الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para tetamu rumah Allah yang dimuliakan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangannya. Mengikhlaskan setiap amal, semoga kita dilimpahi taufik, dilimpahi hidayah, serta diperkukuhkan iman mengabdikan diri kepada Allah yang Maha Esa. Menjelang sambutan Hari Wartawan Nasional pada 29 Mei, Mimbar akan memperdengarkan khutbah bertajuk Kewartawanan Menyempurnakan Tugas Berlandaskan Nilai-nilai Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. Bermaksud, datanglah kurkut lalu berkata, aku mengetahui sesuatu yang belum kamu ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah dengan membawa satu berita yang diyakini kebenarannya. Jemaah yang dirahmati Allah, tarikh 29 Mei dipilih sebagai Hari Wartawan Nasional kerana pada tarikh tersebut pada tahun 1939 akhbar suluk putusan Melayu diterbitkan. Wartawan ialah petugas media yang berperanan menyampaikan maklumat dan menyebarkan berita. Maklumat yang disampaikan dan cara berita diolah akan mencapai pemikiran dan mempengaruhi tindakan pembaca. Lazimnya, wartawan memenuhi 3 peranan utama. Pertama, mendapat dan mengumpul maklumat. Kedua, mengolah berita secara yang mudah dipahami oleh pembaca, pendengar dan penonton. Ketiga, menyampai dan menyebar maklumat secepat mungkin kepada masyarakat. Tugas wartawan dipenuhi pelbagai cabaran ketika mengumpulkan maklumat dan berhadapan berbagai kesulitan dan keadaan bahaya. Ada kalanya mereka terpaksa berjaga sepanjang malam, terdedah kepada perubahan cuaca, juga persekitaran yang tidak menentu. Apatah lagi apabila mereka ditugaskan membuat liputan berita di kawasan yang dilanda bencana alam atau di kawasan yang terlibat dengan konflik dan peperangan. Ada dalam kalangan mereka yang menghadapi kecederaan, malah ada yang kehilangan nyawa. Dilaporkan dalam tahun 2022, lebih daripada 67 orang pengamal media di seluruh dunia terkorban semasa menjalankan tugas, catatan tertinggi berbanding tahun-tahun sebelumnya. Mukmin yang dilimpahi bimbingan ilahi, kewartawanan terawal yang dikesan berbentuk lembaran berita mengandungi peristiwa harian penting, merangkumi ucapan awam semasa tamadun Rom kuno. Manakala akhbar harian pertama secara berkala diterbitkan di kota-kota Jerman pada awal abad ke-17. Kerana itu kewartawanan lazim disuruti berdasarkan sudut pandangan barat. Oleh itu, persoalan hak asasi dan kebebasan bersuara serta adab kewartawanan secara umumnya lebih berpandukan pandangan dunia barat. Hakikatnya, Islam yang bersifat syumul meliputi semua sudut kehidupan manusia, menawarkan penyelesaian menyeluruh kepada semua persoalan.
Justru itu kewartawanan memiliki kedudukan tersendiri menurut pandangan Islam. Melalui ayat 22 surah An-Nahl yang khatib bacakan pada awal tadi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan sikap benar yang ada pada burung Hudhud ketika menyampaikan berita penting kepada Nabi Sulaiman mengenai perihal sebuah kerajaan yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu bertindak atas berita yang sahih. Nabi Sulaiman mengutus perutusan dakwah kepada Ratu Balqis. Sesungguhnya dalam bahasa mudah, perbuatan menyampaikan berita yang dilakukan oleh burung Hudhud menyamai peranan wartawan pada hari ini. Berdasarkan peristiwa burung Hudhud dengan Nabi Sulaiman, tugas mencari, mendapatkan dan menghasilkan berita dalam apa juga saluran, baik secara tulisan, pendengaran dan penglihatan, sama ada melalui akhbar, radio dan televisyen, maupun melalui saluran media sosial yang semakin popular dan semakin berpengaruh, hendaklah berlandaskan kebenaran. Sifat benar dan sifat jujur wajib diamalkan oleh para wartawan. Rasulullah SAW menekankan pentingnya diutamakan sifat jujur dan sifat benar melalui hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yatahamma as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا." Bermaksud, hendaklah kamu selalu berlaku jujur, kerana berlaku jujur membimbing kepada kebajikan dan kebajikan membawa ke syurga. Seorang yang sentiasa berlaku jujur dan berusaha mempertahankan kejujuran, maka dia dicatat Allah sebagai shadiq, yakni orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu akan dusta, kerana sesungguhnya dusta itu mendorong kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka. Seseorang yang sentiasa berdusta dan mempertahankan kedustaan, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kazzab, yakni pendusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Peranan wartawan dalam menyampaikan maklumat yang benar merupakan satu hak dan kebebasan bersuara yang tidak seharusnya dipersendakan atau dipermainkan oleh mana-mana pihak. Perkara yang benar wajib dikatakan benar, dan perkara yang salah wajib dikatakan salah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Bermaksud, dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya. Oleh itu, para wartawan yang mahu mendapatkan keridhaan ilahi wajib memahami, menghayati dan mengamalkan adab kewartawanan berlandaskan Islam ketika menyempurnakan tugas, terutama pada zaman yang serba mencabar ini. Jangan sama sekali berharga diri digadaikan, lalu memilih bersifat menegakkan benang basah ketika menyampaikan berita. Apabila kebenaran dikorbankan, sedang kesalahan dilindungi, kerana tarikan kebendaan dalam bentuk upah, sogokan, pangkat, jawatan dan gelar. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, member menitip beberapa peringatan kepada pengamal media, begitu juga kepada anggota masyarakat. Pertama, para wartawan memenuhi tanggungjawab fardu kifayah, penuhi tanggungjawab yang diamanahkan secara jujur, secara ikhlas,
berpadukan adab yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Antaranya bersikap terbuka, adil, saksama dan seimbang, serta tidak memfitnah, agar pekerjaan diterima sebagai ibadah yang insya-Allah akan dikurniakan ganjaran dunia, ganjaran akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menyaring maklumat yang diterima dengan maksud menyimak dan mengesahkan kesahihan maklumat, seperti yang diamalkan oleh para sarjana hadis ketika meriwayatkan sesuatu hadis dengan memastikan sumber dan kesahihannya sebelum disiarkan atau disebarkan atau diterima atau dipercayai sesuatu berita. Jadikan pedoman peringatan ilahi yang terkandung dalam ayat 6 surah Al-Hujurat yang bermaksud, wahai orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, agar kamu tidak mendatangkan musibah kepada suatu kaum dengan perkara yang tidak diingini disebabkan kejahilan kamu mengenainya, sehingga akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Ketiga, menginsafi bahawa bahkan menulis ialah kurniaan ilahi. Oleh itu, tidak sama sekali menyalahgunakan bakat kurniaan ilahi dengan membenarkan diri diperalatkan untuk menyebar fitnah kerana tarikan upah, kebendaan, ganjaran, pangkat dan jawatan. Keempat, mengambil tanggungjawab untuk sama-sama membantu membangunkan sebuah negara yang aman dan makmur, merdeka dan berdaulat, rakyatnya teguh bersatu, kukuh berpadu, hidup secara rukun dan damai dalam semangat muhibbah, dan saling hormat menghormati meskipun berlainan pegangan agama dan berlatar belakangkan berbagai kaum. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.